Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Selamat menyambut Aidilfitri. Beberapa hari saja lagi. So aku Afif Azman. Terima kasih kerana masih ada lagi yang sudi nak menonton video di dalam YouTube channel aku. Memang dah lama gila, aku tak ingat last aku buat video untuk channel aku ni bulan berapa, aku tak ingat. Sebab sibuk gila. Aku uruskan beberapa urusan lah. Selain daripada sebagai peruniah tanah, aku juga terlibat dengan sebuah persatuan peruniah tanah sebagai exco di bahagian pendidikan. Dan juga aku terlibat juga dengan jawatan kuasa penduduk sebagai setiausaha. Dan juga aku menguruskan projek untuk sebuah syarikat yang ternama jugalah di dalam negara kita ni. Tujuan aku untuk buat video kali ini adalah sebabkan sebenarnya ramai, tak adalah ramai mana pun, tapi pada aku ramai lah, banyak yang komen dekat YouTube aku, and aku dapat notification. Setiap kali kalau aku nampak notification tu, aku rasa macam aduh, aku tak sempat nak reply ataupun nak menjawab. Kan aku rasa macam sebersalah sangat. Jadi malam ni aku dapat idea, dan kebetulan pula kerja aku banyak dah selesai untuk malam ni. Aku nak buat satu video yang aku nak baca komen-komen yang ada dekat channel aku, dan aku nak cuba jawab sekadar ilmu akulah, sekadar apa yang aku tahu. Kalau salah silap, tuan-puan korang boleh tegur dan komen di bahagian komen untuk pembetulan. Semoga kita dapat sama-sama belajar. Tujuan perkongsian ni adalah bukannya nak macam nak tunjuk pandai ke apa, just sekadar membantu apa yang aku mampulah. Okey, jom without further ado, jom kita tengok. Okey, so tak adalah banyak sangat, tapi ada beberapa soalan dekat sini. Okey, kita mulakan dengan daripada M Sazwan. Bang, saya ada soalan. Rumah apartmen saya baru habis bayar. Macam mana nak dapatkan geran strata, geran rumah ya? Urusan lawyer semua dah selesai, cuma nak geran je. Okay, so untuk kes macam ni, first kali kita kena aku nak explain lah. Bagi mereka yang membeli rumah, korang kena tahu ada 3 jenis hak milik. Yang pertama, master title, hak milik induk. Lepas tu individual title, dan yang ketiga adalah strata title. Okay, hak milik induk ataupun master title ni, aku boleh cakap kalau dalam satu bidang tanah tu dia dah pecah-pecahkan kepada beberapa lot rumah, ataupun rumah yang jenis high rise, rumah yang tinggi kan. Asalnya dalam tanah tu ada satu nama, iaitu nama pemaju. Walaupun orang dah membeli, tapi tanah title tu masih lagi nama di bawah nama pemaju. Itu kita panggil master title lah. Dan macam mana pula dengan individual title? Individual title adalah rumah-rumah yang dia dah dipindah milik daripada master title kepada individual title. Strata title dia almost the same, hampir sama dengan individual title. Cuma bezanya untuk strata ni adalah jenis kediaman yang berkongsi common area. Dia berkongsi bahasa Melayu apa common area? Korang boleh carilah common area. Dia berkongsi. Contoh common area yang dia berkongsi, dia ada swimming pool yang dia berkongsi. Untuk penduduk je, berkongsi dengan penduduk je. Dia ada dewan, multi-purpose hall contohnya. Dia ada security, dia berpagar, gated and guarded. Semua ni berkongsi dikongsi oleh penduduk dan dibayar bulanan oleh penduduk. Dia bukan macam taman permainan dekat taman perumahan yang landed, yang kita tak perlu bayar apa-apa. Dan taman tu orang luar pun boleh akses, dan orang luar pun boleh gunakan. Berbeza kalau strata hanya penduduk saja yang dapat menikmati lah. So bila kediaman yang ada berkongsi common area, dia akan macam ni kan, dia akan menggunakan title ataupun geran jenis strata. Okey, untuk landed, sebenarnya landed pun ada juga strata, tapi mostly lah kebanyakan landed individual lah.
untuk individual title, dia tak ada isu sangat daripada master title ke individual title. Dia tak ada isu sangat. Kita ada banyak isu daripada untuk jenis yang strata. Title dia masih lagi master title, pemilik belum pindah milik daripada nama developer, dia belum pindah milik kepada pemilik. So biasanya kalau korang beli rumah, bila dapat VP je, VP ni vacant possession, masa korang dapat kunci tu, biasa tak lama developer akan bagi satu surat makluman yang mana strata title tu dah ready lah untuk korang pindah milik daripada nama developer kepada nama korang sebagai pemilik. Kebanyakan orang bila dapat je, korang kena terus buat penukaran nama daripada nama developer kepada nama pemilik. Tapi ada orang yang macam biarlah, tak kisahlah, sebab memang rumah aku pun tak payah tukar pun tak apa, sebab nak tukar tu dia ada cost. Tapi diorang macam tangguh-tangguh. Jangan tangguh sebab kita tak tahu sama ada kita dapat contact balik that developer ke tak. Kalau tak dapat contact, developer bankrupt ke apa, lagi susah nak tukar daripada master kepada strata. So bila dapat je surat makluman tu, terus convert daripada master kepada strata. Okey, untuk soalan macam ni, dia kata rumah dia dah habis bayar. Cumanya saya pasti kalau rumah dah habis bayar, rasanya dia dah sepatutnya dia dah boleh convert ke strata lah. Tak pasti dia dah convert ke belum. Tak pasti Tuan Sazwan ni dah convert daripada master title kepada strata ke belum. Kalau belum, pertama sekali, of course kena convert lah daripada master title kepada strata title. Dan macam mana kita nak dapatkan balik geran tu? Okay, so kalau kita baca dah habis bayar, meaning dia membeli rumah ni menggunakan pinjaman lah, menggunakan loan. Okay, bila membeli rumah menggunakan loan dan loan tu dah selesai dibayar, paling mudah korang engage je dengan peguam, lawyer, dan minta lawyer uruskan discharge of charge, yang mana lawyer akan berikan kejap kalau kita tengok dekat dalam buku ni 16N. Lawyer akan sediakan borang 16N untuk discharge of charge, iaitu melepaskan gadaian. Korang membeli rumah korang tu kira bank yang pegang. So bila bank pegang, dah habis bayar, korang kena dapatkan pelepasan gadaian lah, ataupun discharge of charge. So bila lawyer hantar borang 16N ni, bank akan melepaskan gadaian tu, and then bila dah tak ada apa-apa masalah, dah tak ada apa-apa tunggakan, geran tu akan diserahkan kepada lawyer dan lawyer akan serahkan kepada pemilik lah. Itu untuk situasi Tuan Sazwan. Harap dapat bantu. Paling mudah contact je lawyer untuk engage dapatkan strata geran tu daripada bank. Kalau bagi mereka yang belum ubah daripada master kepada strata, korang memerlukan borang 14A. 14A ni adalah transfer of land, share or lease. Maksudnya nak transfer lah daripada developer, nak transfer kepada pemilik. So setakat ni aku punya rujukan macam aku tak buat semakan detail. Aku tak pasti untuk strata menggunakan 14A ke tak, tapi mostly macam tu lah. Okay, seterusnya, bro, kalau nak beli rumah leasehold, kena bayar deposit ke? Untuk dark rose, tak kisah freehold ataupun leasehold. Freehold ni adalah pegangan bebas, leasehold ni pajakan, sama ada 99 tahun ataupun 999 tahun, bergantung kepada negeri masing-masing lah. Tengok pada tempat dan kawasan tu. Okey, deposit ni sebenarnya bukan ditentukan daripada leasehold ataupun freehold. Deposit ni ditentukan oleh pemilik tu sendiri. Kalau korang membeli subsale, pemilik lah menentukan sama ada pemilik tu nak korang bayar deposit ke tak. Dan terpulang pada pemilik tu. Aku pernah ada case yang owner minta 20% deposit. Ada. Dia cakap, saya nak 20%. Tak ada 20%, saya tak nak jual. So owner tu dia nak 20% deposit. Maknanya korang kena buat loan just 80% je lah. Tapi standard case adalah 10% lah.
Ada juga kes yang mana owner cuma minta 3.18% je. Ada juga kes yang owner kata tak apa, tak kisah, semua masuk dalam loan. Contohnya pembeli dia dapat loan 100%. Contoh macam LPPSA ke ataupun skim rumah pertamaku ke. So semua tu masuk dalam loan, owner tak kisah. So deposit bergantung kepada pemilik. Macam mana pula dengan developer? Sama, developer dikira pemilik lah untuk new project. Pemilik dia adalah pemaju. Ada pemaju dia kata deposit 500, 1000, 5000, 10,000, depend kepada pemaju. Tak kisah freehold, tak kisah leasehold, pemilik yang tentukan berapa deposit yang dia nak. Seterusnya Sequest, insya-Allah Tuan Afif, moga dipermudahkannya atas segala urusan pengkongsian yang menarik dan bermanfaat. Terima kasih sangat-sangat Sequest. Aku segan kalau orang panggil Tuan Afif, panggil Afif je, okey, aku selesa sikit lah. Daripada L sorry aku rabun sikit. Memosa Pudika. Susah betul nak sebut nama dia ni. Okey, loan ASB dikira hutang jahat ke? Macam mana nak hutang jahat, hutang baik ni dia subjektif. Pada aku definisikan hutang baik ni apa-apa hutang yang kita berhutang dan kita menerima profit daripada hutang tu, menerima keuntungan daripada hutang tu, itu aku consider hutang baik. Even kalau korang pandai menggunakan kad kredit pun, dia akan jadi hutang baik. Contoh macam mana, korang langsung tak ada rekod berhutang, tapi korang nak beli rumah dan sebagainya, korang boleh apply kad kredit, menggunakan kad kredit, tapi guna berapa, bayar terus full amount pada bulan tu. So nampak korang ni sebagai paymaster yang baik lah. Bila bank tengok transaksi, oh dia ni memang pakai dan bayar on time and bayar cukup, dia tak bayar minimum dan sebagainya. So dengan rekod yang macam tu, dia akan menjadikan peluang korang untuk mendapat lulus loan lebih tinggi. So itu pun dikira hutang baik. ASB pun boleh digunakan untuk cara yang sama. Kalau aku untuk tujuan, contohlah let's say orang tu sekadar nak beli rumah je, tujuan dia bukan ASB, aku just cadangkan ambil loan yang paling minimum dan ikat yang paling panjang, sekadar korang dapat that monthly commitment dan korang bayar cantik. Sebab apa? Kenapa korang ambil paling rendah? Sebab kita tak nak DSR kita burst ataupun dia mengganggu DSR kita. DSR kita average lebih kurang 60 ke 70%. So kalau korang dah pakai ASB tu 10%, korang ada baki 50% ke 60% je lagi untuk loan rumah. Itu tak masuk kalau ada loan kereta dan lain-lain. So minimumkan loan korang untuk rendahkan DSR. Okay, so boleh kata ASB ni boleh jadi hutang baik. Tapi boleh tak dia jadi hutang jahat? Boleh. Macam mana? Korang buat loan ASB, dapat dividen, korang pakai dividen tu. So setiap tahun benda yang sama, korang bayar bulan-bulan, dapat dividen, korang pakai. Lepas tu kalau dividen tinggi, korang untung. Kalau dividen rendah, korang rugi. Maksudnya bayaran bulanan lebih tinggi daripada dividen yang korang dapat. Dan DSR korang pula tinggi disebabkan loan ASB tu, menyebabkan korang tak dapat membeli rumah contohnya kan. Macam aku tak adalah push ataupun kenapa nak kena emphasize beli rumah, sebab aku memang penjual rumah, penundih hartanah, dan aku suka dengan portfolio hartanah. Tak kisahlah korang nak beli rumah ke kereta ke apa, terpulang. Sebab aku bukan buat video ni untuk jual rumah. So kalau korang ambil ASB, tapi ASB tu korang pakai dividen dan monthly dia pula tinggi, menyebabkan korang nak beli rumah tu sangkut, dia akan jadi hutang yang tak baik lah. Dan tak ada function pun, korang dapat dividen korang pakai, dapat dividen pakai, serupa macam daripada bayar bulan-bulan tu korang simpan, hujung bulan duit tu korang pakai, sama juga. So tujuan dia dividen ASB ni kalau pada aku untuk korang compounding dividen, yang itu bagus untuk korang dapatkan record of commitment, good paymaster untuk lulus loan, itu bagus. Sama juga beli rumah kalau beli rumah lebih daripada kemampuan ataupun korang push maximum to the DSR limit, untuk own stay, duduk sendiri, tapi bayar tu tinggi gila, 50 to 60%, korang push maximum untuk rumah korang, dan korang tak boleh nak
akses lagi peluang untuk investment ke dan lain-lain, komitmen pula tinggi semata-mata untuk bayar rumah pun jadi bad debt ataupun liability jugalah. So depend. Korang boleh tentukan, korang boleh define sendiri bagus ke tak bagus. Sama ada hutang tu boleh menjana keuntungan, bukan pendapatan saja, keuntungan. Contohnya membeli rumah yang korang boleh sewakan, ataupun beli rumah duduk sendiri tapi monthly commitment tu tak mahal dan sama rate dengan jiran-jiran kita menyewa. Kita bayar 1,000, jiran sewa 1,000, kita bayar kat bank pun 1,000. So yang tu okey. Sebab kita untung. Kita bayar rumah kita, orang tu sewa pada harga yang sama kita bayar tapi dia menyewa. Itu boleh jadi antara good debt lah, sebab in the end rumah ni keperluan bukan kehendak. Sama ada korang beli ataupun korang sewa, korang kena pilih salah satu. Melainkan korang ada memang rumah family dan sebagainya lah, rumah kerajaan, quarters, itu lain cerita lah. Bagi mereka yang tak ada keistimewaan tu, pada aku rumah memang satu keperluan. Tak ada lagi orang yang sanggup bawa anak isteri duduk tepi jalan ataupun tidur dalam kereta kalau dia mampu membeli rumah. Kalau dia mampu beli rumah, dia sanggup tak beli, dia kata tak apa, kita tidur tepi jalan. Tak logik. Aku tak rasa benda tu ada. Melainkan orang tu memang dalam keadaan memang nak beli rumah pun tak boleh, nak menyewa pun tak boleh, terpaksa. Ada kes-kes yang tidur dalam kereta. Yang itu kita bersimpati dan orang-orang macam kita lah, kalau ada rezeki lebih, kita lah bantu mereka. Okay, itu. So hopefully dapat menjawab soalan tu. Kalau tak jelas, bagi tahu, komen balik, bagi tahu, bro, kau punya penjelasan ni pening bagi tahu je, aku suka untuk improve in future. Syamsul Naha, Assalamualaikum bro, saya pun masih lagi berada dalam AKPK, boleh bantu saya tak untuk selesaikan? Guys, aku paling banyak dapat berkenaan AKPK ni, diorang PM aku, sebab aku memang share nombor kontak aku, dan siapa yang kontak aku tu, sama ada call ataupun WhatsApp, aku tak charge apa-apa pun. Memang aku tak charge, dan aku tak ada minta in return korang kena buat sekian-sekian. Tak ada. Korang boleh tanyalah siapa-siapa yang aku pernah diorang pernah kontak aku. And cuma kekurangan dia, aku lambat sikit lah reply sebab sibuk. Okay, dulu aku pernah masuk dalam AKPK. Sebab tu aku berani nak cerita, sebab aku pernah terjerumus dalam lembah AKPK ni. Sebab dulu masa gaji besar, tak pandai urus kewangan dengan baik, tiba-tiba gaji jatuh, drop kau-kau atas sebab faktor ekonomi juga masa tu. Kad kredit tak boleh bayar, kereta tak boleh bayar, stres hari-hari, bank call apa semua kan. So in the end aku terpaksa masuk AKPK. Masa tu kawan-kawan cakap jangan masuk AKPK. Weh, kok jangan masuk kan? Tapi aku ni jenis dapatkan nasihat dari, sama ada nasihat percuma dan nasihat berbayar. Maksudnya kalau ada orang offer, dia berikan nasihat tapi kena bayar dekat dia sekian-sekian amount, aku ada duit, aku pergi je. Sebab pada aku nak tahu. So ada orang kata membazir je, bayar apa semua, itu terpulang masing-masing. Tapi cara aku buat macam tu lah. So masa tu aku ingat lagi, aku ada duit yang kurang RM1,000, sama ada aku kena bayar kereta yang dah tunggak 3 bulan atau lebih, aku kena bayar kad kredit dan sebagainya, ataupun aku ada duit tu sikit, aku bayar this one guy untuk beri aku nasihat, selebihnya tu untuk duit aku makan, belanja, isi minyak untuk bertahan lah. So aku ambil risiko memang kau-kau masa tu. Aku decide jumpa orang tu, bayar fee untuk dapatkan nasihat. Dia nasihatkan aku pergi AKPK, dan Alhamdulillah that is the best advice that I get. Aku terus pergi AKPK besoknya, daftar apa semua, lega. Semua hutang aku dimasukkan di bawah AKPK, dan aku bayar bulan-bulan kepada AKPK untuk selama, aku tak ingat, lebih kurang 3 tahun pertama kot. Aku bayar je macam biasa kat AKPK. And then aku go pula to another individu. Aku consult dengan dia pun kena ada fee juga, untuk kena bayar untuk mendapatkan. Kenapa aku pergi pada orang-orang yang kena bayar? Sebab aku tak jumpa orang-orang yang boleh beri nasihat secara percuma. That's why itu yang aku buat sekarang. Aku share dekat Facebook dan sebagainya, aku beri percuma je. Sebab yelah, kita dah terdesak, tak ada pun orang boleh bantu. Orang
kecam pun iyalah. Lepas tu bila kita jumpa orang yang berbayar, diorang marah juga. Dia kata apa benda lah, pergi jumpa ni orang jual air liur ke apa semua. Tapi aku tak peduli lah benda tu. Alhamdulillah mereka membantu aku jugalah. Okay, lepas 3 tahun pertama tu, patutnya AKPK aku 10 tahun. So aku dapat cara macam mana nak cepat keluar daripada AKPK. Antara cara dia aku buat snowball. Snowball ni maksudnya apa? Kau cari extra income. Dan aku masa tu aku cut cost kau. Aku jual kereta, pakai motor yang dulu dah lama masa aku study. Aku servis balik, boleh pakai. Aku jual kereta aku, tutup hutang kereta. Aku ada extra sikit, instead of aku bayar bulan-bulan duit kereta. Aku buat extra income. Aku jadi perunding hartanah masa tu. And apa lagi aku buat, aku tak ingat. Aku cut cost lah banyak. Dan duit yang aku ada tu aku simpan untuk tutup hutang satu demi satu. So Alhamdulillah dalam tempoh kurang setahun aku berjaya selesaikan hutang-hutang aku yang masa aku dekat AKPK tu. Dan aku dapat keluar daripada AKPK. Dan 6 ke 7 bulan selepas daripada tu aku dapat membeli rumah. Inilah rumah yang korang tengok ni kan. Inilah rumah dia. Dan Alhamdulillah sangat-sangat selesa lah untuk kami sekeluarga duduk di sini. Okay, untuk Syamsul Nahar, cara dia aku ada share juga beberapa dekat video aku, cara aku selesaikan hutang dan sebagainya. Korang boleh tengok dekat situ. Tapi aku pendekkan, aku cut cost, aku berpuasa. Mungkin boleh ikut, mungkin tak sesuai. Cut cost untuk kurangkan Netflix, Astro, semua aku potong. Lepas tu cari income tambahan untuk kita kumpul income tu secara bulanan dengan yang kita dah cut cost tu lebihan yang sepatutnya kita kena berbelanja, kita tambah dengan income lebihan, kita kumpul, tutup satu demi satu hutang yang daripada kecil kepada hutang yang paling besar. Itu yang aku buat. Dan Alhamdulillah boleh keluarlah daripada AKPK. Okey, seterusnya soalan untuk dari Dila Hussein. Kalau nombor RAN belum dapat, boleh buat ke? Okey, ini untuk soalan-soalan mereka yang nak menceburi dalam bidang harta tanah. Soalan dia sebab untuk video macam mana nak buat iklan dekat Mudah. So perunding tanah biasanya kita memerlukan platform seperti Mudah antara dia untuk mengiklankan rumah-rumah yang untuk dijual. Bagi mereka yang belum dapat nombor RAN, macam mana kalau sebenarnya aku tak cadangkan, aku tak recommend, tapi ramai je aku tengok orang yang tak ada nombor RAN, dia buat macam mana, dia register nombor REN 00000. Dia buat macam tu, menandakan nombor tu tak ada lagi lah. Tapi yang itu aku tak by ethical, aku tak tahu nak cakap macam mana. Cuma aku cakap sebab masa nak daftar nombor RAN nak daftar Mudah, kena ada nombor RAN, itu je. Kalau ikut ayat tu je kau dah tahu lah boleh tak boleh. Tapi ada orang dia daftar REN 00000 5 digit kosong, dan dia dapat akses juga Mudah. Itu pada aku tak cakap benda tu betul, tapi lebih baik lah daripada orang yang bedal pakai nombor RAN orang lain. Sebab memang kalau kantoi boleh dilaporkan kepada bot ataupun boleh dibuat laporan polis juga. Sebab kira dah kita menipu. Letak nombor RAN, contoh nombor RAN aku yang lama 37157, sekarang aku dah tak ada dah nombor tu. Kalau orang lain yang pakai, tengok-tengok keluar muka aku kan. So orang cakap apa ni, scammer ke? Something like that lah. Tapi kalau korang pun cari aku punya nombor REN 37157, hari ni dah tak ada dah, nombor tu dah tak ada. Sebab aku dah tukar daripada REN kepada PEA. Okey, harap dapat membantu di Lausin. Yang ini pula Adin, dia tanya dekat video aku, ada buat video Eco Cat Repellent review. Sebab kucing kat rumah aku tu suka kencing-kencing merata. Jadi aku carilah apa yang boleh nak ni kan, nak soft. Antara dah aku pakai Eco Cat Repellent, mula-mula aku tengok macam okey, rupanya tak pun. Kucing aku siap, kalau aku spray tepi tu dia buat tak tahu je. So dia kata kat sini kucing berak atas bau tu best. Aku tak faham sangat ayat dia, tapi aku bagi tahu Eco Cat Repellent ni memang tak function, tak payah beli, bazir dah lah, bau cuka, bau masam. Okey, daripada Asad 93. Kalau nak serah ke waris, extend pajak dalam 1K je. Kalau nak jual, if
nak kena renew baru ikut calculation tu. Betul lah Sat. So ini untuk soalan apa? Kalau korang beli rumah leasehold, lepas tu korang nak jual rumah, ada rumah yang leasehold tak perlu renew pun boleh jual. Tengok pada bank, ada bank nak terima ke tak loan tu. Kalau bank tu kata tak nak, sebab baki leasehold tu dah tak panjang, korang as a owner korang boleh renew lah, and still korang ada profit. Korang boleh tengok video aku macam mana kiraan premium leasehold. That's why aku cakap, aku pernah buat satu calculation lah untuk satu owner ni. Dia nak beli rumah tu harga 350,000. Dia kata macam mana lagi 50 tahun saya nak jual dekat satu-satu kawasan tu. So aku ambil lah paling rendah, lebih kurang 4% je setahun kenaikan. Rendah juga, ada kenaikan sampai 5, 6, 7%, tapi aku ambil average dalam 4% lah. Mungkin ada masa turun, ada masa naik. So aku ambil average 4 dalam masa 50,000. Calculation aku lebih kurang mungkin ada silap sikit calculation aku, tapi aku dapat value dia pada ketika itu adalah yang dia perlu renew adalah 1.3 juta something. Dia beli 350,000, kena renew 1.3 juta 50 tahun akan datang. Lepas tu dia, mahalnya beli rumah baru 350,000. Lepas tu cakap dia, okay puan, rumah ni nilai daripada waktu tu adalah 3 juta. So renew 1.3, jual 3 juta, ada untung tak? Ada. Berapa tahun? 50 tahun lagi lah. So aku tak, ini sekali lagi again bukan aku nak cakap beli rumah confirm naik, tak. So terpulang lah. Ada juga kes rumah yang 5 tahun tak naik-naik, tapi aku ambil calculation tu 4% lah setiap tahun kenaikan. Dan mostly aku tengok contohnya kat Johor, dalam tempoh 10 tahun dia naik sekali ganda. Maksudnya kalau dia beli 10 tahun lepas 100 ribu lebih, hari ni dah 300 ribu lebih. Biasanya macam tu. Even rumah aku sendiri pun aku pernah try check market value. Aku beli dengan pada 500 ribu. Kemudian aku check balik market value, aku saja check. Masa tu masa pandemik tau. Masa tahun lepas. Value bagi 650,000. So aku cakap, baru setahun aku beli kan, dah naik 150,000. So depend juga pada tempat dan jenis rumah dan sebagainya. Okay. So kalau nak tahu macam mana calculation dia, korang boleh tengok that video. And betul, kalau setakat korang beli rumah leasehold, korang nak bagi pada waris dan waris anak isteri kan, jangan risau, dia tak sampai mahal macam tu. 1,000 je korang boleh renew balik ke 99 tahun. And kalau korang risau pula kerajaan akan ambil hartanah korang, kalau kata kerajaan akan ambil hartanah, bukan leasehold je, freehold pun kerajaan ada hak untuk ambil tanah melalui Akta Pengambilan Tanah ataupun Land Acquisition Act. Kerajaan boleh ambil dengan tujuan public purpose. Itu je. Tak kira leasehold, tak kira freehold. Okay. Ashraf Abdul Latif, dia komen dekat video aku yang macam mana aku mampu keluar dari hutang AKPK dan beli rumah RM500,000. Dia komen, bantu aku bro. Ashraf, aku ni tak adalah, aku pun tak power, aku pun masih lagi belajar dan aku masih merangkak. Just aku suka bantu sekadar mana aku tahu. Aku ada share juga contact number aku, sama ada link untuk WhatsApp ataupun nombor telefon. Kau boleh just WhatsApp je. InsyaAllah aku share lah apa yang aku tahu, sekadar apa yang aku tahu. Kalau membantu, Alhamdulillah. Kalau tak, boleh continue cari orang lain yang boleh membantu. Sebab so far aku pun tak charge apa-apa, and nothing tulus lah. Aku pun tak minta orang contact aku, sebab aku pun sibuk. I mean like, kalau perlu aku bantu, itu je. Kalau perlu aku bantu semampu aku. Okay. Freedom Life, macam mana nak apply AKPK? Senang je, kau pergi dekat laman web AKPK, pergi daftar dekat DMP, Debt Management Program, kalau tak salah aku, DMP AKPK, klik register. AKPK kau kena register secara online dulu. Register dulu, nanti pegawai AKPK akan hubungi korang dalam masa tempoh 3 ke seminggu lah waktu bekerja. Dia akan call, confirmkan, dan dia akan bagi tahu kan dokumen apa yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Senang je, tak perlu bayar apa-apa dan tak perlu orang tengah. Daftar direct je dengan AKPK. Kalau ada orang cakap dia tolong daftarkan, bayar dia sekian, jangan. AKPK free, dia tak charge apa-apa pun. Fadia Fairuz, salam, berapa market value unit ni ya? Boleh full loan. Okay, minta maaf Fadia Fairuz, untuk video duplex kondo ni dah tak ada dah.
Dah lama dah video ni, aku pun dah tak ingat dah market value dia berapa. Dan actually untuk unit ni duplex condo ni aku tak dapat jual ni, tapi dah not available. Owner either dia dah tak nak jual ataupun dia dah dapat jual sendiri. Owner masa aku ingat duplex condo ni owner minta 200,000 lebih over market value. Berapa iklan dia kena tengok balik, tapi yang aku ingat owner minta 200,000 lebih daripada market value. Kalau lah let's say market value dia 400, owner minta 200,000 lebih, maksudnya 600,000 lebih. 600,000 lebih owner minta. Boleh ke? Boleh. Agent ke yang makan? Bukan. Owner yang nak harga ni, tak kisah. Owner nak minta harga berapa pun boleh. Korang kalau ada rumah, tak kisahlah market value berapa, korang nak jual rumah tu, orang lain market value standard jual 300, korang nak jual 700,000 pun boleh. Hak korang, tu rumah korang, tak salah pun. Cuma ada orang nak beli dengan tak ada orang nak beli je. Adakah ejen yang ambil duit lebih markup tu? Tak. Ejen tak boleh ambil. Kalau ejen tu ambil, korang boleh lapor terus ke LPPEH. Pergi ke LPPEH, komplain. Ejen tak boleh ambil, walaupun markup 10,000 pun tak boleh. Ejen cuma boleh ambil agency fee sebanyak 3% saja daripada hasil jualan. Okey, Imran Hadi, betul tu, boleh buat market research sendiri. Internet kan ada. Kondo kat Southville lagi mahal dari landed kat Cyberjaya. So ini untuk case video aku. Video ni video paling antara yang lama juga, Bangsat Kosifuar Tanah. Boleh buat market research sendiri. Senang je. Macam mana? Korang boleh pergi Mudah, iProperty, Property Guru. Korang boleh bandingkan harga orang iklankan average. Ada orang iklan harga paling tinggi, ada orang iklan paling murah. Kadang-kadang murah ni pun scammer juga. Tapi korang average kan, ambilkan average price ataupun kita panggil median. Lepas tu korang check pula ada tak rekod-rekod rumah yang sama, rumah dilelong. Berapa harga reserve price dia. So korang boleh bandingkan harga reserve price, harga average. Dan korang boleh juga refer juga dengan sama ada valuer ataupun banker. Korang boleh tanya, boleh tak saya nak tahu rumah ni berapa harga market value dia. So korang boleh dapatkan data, maklumat untuk korang buat keputusan sebelum membeli. Kalau sebelum ni kita ada Bricks, BRICKZ, tapi malangnya Bricks dah bakal ditamatkan. Apa ni Bricks? Bricks ni dia banyak menunjukkan data rumah-rumah yang telah dijual, berapa harga dia. Korang boleh tengok kat situ. Siap, aku pernah jumpa owner, aku siap boleh bagi tahu, tuan, masa tuan beli dulu harga dia sekian-sekian, betul tak? Dia terkejut, macam mana tahu? Macam mana aku tahu? Aku tengok Bricks lah. Rumah dia, alamat dia, nombor rumah, alamat, tahun bila dia beli, aku bagi tahu, ini harga tuan beli. Betul-betul, ni harga SPA yang saya beli. So kat mana? Dekat Bricks. Tapi Bricks dah bakal ditamatkan lah. So dah, korang dah tak boleh nak access dah Bricks. Sharing santai, terima kasih tuan untuk video kenapa kena beli rumah masa muda. Okay, terima kasih. Aku bukanlah YouTuber yang power. Aku tak ada masa sangat buat YouTuber. Dan cara penyampaian aku pun tak cantik sangat lah macam YouTuber lain. Tapi aku just share apa yang aku mampu share, dan aku buat apa yang aku mampu buat. Itu je. Okay, terima kasih. Soalan Jemsa, premium bukan waris sampai 9,000, tak mampu bayar macam mana? Okey, again, premium ni bergantung kepada negeri. Ada yang minimum 1,000, ada yang macam Jemsa ni mungkin dia dah pernah tanya 9,000. So mungkin dia boleh kalau isu tak mampu bayar ni macam mana nak solve mungkin boleh bincang lah dengan ahli keluarga sebab so kat sini bukan waris. Bukan waris. So maksudnya dia nak jual kepada bukan waris lah, pada orang luar dan sebagainya kan. Dia boleh bincang lah dengan pembeli tu, berapa harga yang dia nak jual, and then dia boleh kontrakan daripada situ. Pembeli setuju tak untuk upfront sebagai deposit, contohnya untuk diselesaikan premium. Berbincang dengan pembeli. That's why korang boleh dapatkan khidmat nasihat daripada Perundian Hartanah, ataupun korang boleh dapatkan khidmat nasihat daripada peguam. Deal dengan pembeli. Sebab korang nak Jemsa nak jual rumah ni,
Lepas tu kena bayar premium. Bincang dengan pembeli. InsyaAllah kita boleh selesaikan lah benda ni. Okey, premium boleh bayar ansuran ke tak? Okey, yang ini minta maaf, ini di luar pengetahuan aku. Yang setahu aku kena bayar lamsam lah, tapi aku tak pasti sama ada pejabat tanah ada sediakan jadual pembayaran untuk premium, aku tak pasti. Tapi yang aku tahu, premium boleh di renew kalau kata 99 tahun, dah tinggal 30 kan, korang renew dia akan jadi 99 balik. Dia bukannya 99 tambah 30, tak. Kalau ada baki 50 tahun, korang renew dia jadi 99 balik. Kalau ada 80 tahun, korang renew dia jadi 99 balik. Macam tu lah. Itu yang aku tahulah. Untuk bayar ansuran, minta maaf aku tak tahu. Boleh rujuk pada pejabat tanah. Okey, Noraziha Azia, alhamdulillah sangat inspirasi untuk usaha lebih keras lagi. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Dan aku pun masih lagi berusaha. Aku pun belum, aku pun tak rasa aku berjaya. Masih lagi berusaha, masih lagi merangkak dan masih lagi terpaksa berusaha keras. Yang mana orang lain dah start cuti raya, aku masih lagi ada dekat sini. Besok lusa aku ada meeting lagi. Kan? Sama-sama kita doakan untuk kita berjaya dunia dan akhirat. Super saya 3 dia kata cashback sama dengan personal loan. Boleh kata macam tu, cuma beza dia personal loan ni interest dia tinggi. Cashback ni korang menggunakan korang ambil kesempatan daripada interest rumah tu, yang mana interest rumah sekarang average lebih kurang 3%. Kalau personal loan boleh hit sampai 5% juga, so tinggi. Benda ni grey area. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Terpulang pada masing-masing. Dan aku sendiri, aku ambil cashback ni dan aku gunakan untuk aku buat majlis kahwin sebenarnya. Terpulanglah pada masing-masing. Instead of kalau orang lain, yelah, dulu aku pun tergolong juga orang cakap nak kahwin buat personal loan. Tapi lah, bila kita dah lalu, orang yang lalu dia akan tahu. Dan sama ada dia perlu ke tak nak buat financing untuk dia nak buat majlis, itu terpulang individu lah. Aku pun tak naklah kecam-kecam orang, sebab kita kecam pun bukan kita membantu orang tu kan. Ini orang tu yang nak kahwin. Kalau personal loan, interest tinggi, bayaran bulanan pun tinggi. So instead of that, cashback ni, bayaran bulanan tu interest dia agak rendah lah berbanding personal loan. Dan di samping tu korang ada rumah. Tapi kena bijak lah. Kalau kata cashback boleh terciduk, personal loan pun boleh terciduk, pakai kad kredit pun boleh terciduk. So kalau bab-bab kewangan ni, kalau tak pandai urus, tak buat loan pun boleh terciduk. Contohnya kena scammer ke, ataupun ada duit terus belanja tak ada simpanan pun boleh terciduk. So in the end, ilmu lah. Aku tak cakap aku galakkan. Thanks for sharing, sir. Maxwell John, terima kasih banyak-banyak. Thank you, sir. Thank you back to you. Terima kasih sebab menonton. Azharul Hisham, entah macam mana Sifu boleh dapat cashback. Lawyer mana yang uruskan sampai orang lain yang dapat duit atas loan orang lain? Selalunya orang mesti akan terjebak dengan scam yang ada, skim yang tak apa-apa. Mesti selalu ada nama sistem jamin untung bla bla bla. Orang tu pula terciduk sebab termakan kata-kata manis yang menjanjikan bulan bintang. Dalam dunia ni tak disilah jaminan untung. Pakailah skim apa-apa sekalipun, keep simple, tak payah termakan sistem jadah semua ni. Dah beratus kali aku dengar kes macam ni, pattern dia mesti sama, tapi orang tetap tak aware. Aku ambil macam ni. Aku tak cakap apa-apa skim pun sama tak juga. Sebab kita boleh kata, contoh sistem ASB pun ada compounding interest apa semua pun orang boleh buat untung. Sistem ada people's money, beli rumah kemudian sewakan pun boleh dapat untung. Ada orang rugi, ada orang untung. So apa yang membezakan adalah ilmu. So tapi kalau benda tu salah, tak kisahlah ilmu tinggi macam mana pun, jangan pakailah. Contohnya macam trading forex. Aku tak trade forex, tapi ada orang yang trade terpulang sebab ada yang menerima menggunakan kata harus, ada yang mengatakan haram. So itu terpulang pada masing-masing. Aku bukan ahli dalam bahagian tu. So in the end ilmu lah. Dan untuk yang komen Azharul Hisham ni, yes betul, ada juga kes even kawan aku sendiri beli rumah
patutnya dapat cashback, tapi cashback tu kena makan lah dengan aku tak pasti orang tu broker ke apa benda. Dan aku cakap habis tak fight masa tu, dia kata tak tahu, benda pun kes dah lama, bukti pun dah hilang macam tu. So yelah, kalau korang nak beli rumah lagi-lagi ada cashback, seeloknya bincang baik-baik dengan ejen hartanah korang dan peguam, dapatkan jaminan berkenaan cashback tu. Kalau tak perlu, tak payahlah ambil cashback tu. Kalau tak perlu tak payah. Tapi kalau korang nak cashback tu, bincang elok-elok, confirmkan macam mana korang nak menjamin korang akan dapat cashback tu. Okey, cuba tanya PPIM. Ons kata untuk video bangsat kau sifu hartanah, cuba tanya PPIM. So kalau orang yang terciduk ni mungkin nak dapatkan nasihat daripada PPIM, mungkin boleh cuba. Aku pun tak pernah berurusan dengan PPIM. Okey, Rezla Resource, nak main property kena ada knowledge, contact dengan banker, valuer, property agent, lawyer. Penting, yang paling penting location. Ini pada dia yang paling penting location. Setiap orang ada pandangan berbeza lah. Paling penting contact lawyer dan banker tu kena cari sendiri, bukan agent punya contact. Okey, untuk Hafizuddin, aku personally aku tak setujulah kalau bukan pasal kalau korang. Okey, aku sebagai perunding tanah, aku akan cadangkan korang menggunakan lawyer yang aku biasa berurusan. Bukan sebab aku ada deal tepi, deal belakang dengan dia. Tak. Sebab kalau kita orang ada buat salah laku ke apa benda, korang boleh report. Lesen kita orang ni bakal digantung. Lesen kita orang, lesen aku, lesen lawyer tu, kita orang tak nak. And of course carilah orang yang ada track record yang baik. Nak menipu ni macam-macam cara. Tapi kenapa kalau aku galakkan menggunakan lawyer yang kita biasa berurusan? Sebab aku ada case yang dia guna lawyer dia sendiri, case tu jadi makin lambat. So kita pula sebagai perunding hartanah, kita dah berurusan dengan ramai lawyer. So kita dah tahu, okay, lawyer ni respon bagus, lawyer ni respon macam slow sikit. Kita bukan nak cakap lawyer tu tak bagus, tapi sama juga macam ejen juga. Mungkin dia dah terlampau sibuk, understaff dan sebagainya, dia tak cukup tangan kan. So macam kita orang tahu, okay, lawyer ni dia proaktif. Bila tanya je WhatsApp dia respon. So kita akan pakai lawyer macam ni untuk memudahkan dan mencepatkan urusan. Dan aku paling suka bila gunakan yang aku recommend, sebab aku tahu aku boleh berurusan dengan dia dan aku boleh contact dia bila-bila masa, aku boleh tanya dia apa-apa. Tapi kalau instead of client tu dia nak pakai lawyer dia sendiri, aku pernah bila aku contact lawyer tak nak respon. Lawyer cakap, ini urusan kita, kita tahulah buat. Dia kata macam tu. So proses ni memang makan masa, something like that. Lepas tu dah biar macam tu je. So client ini kadang-kadang dia tanya kita balik, padahal dia cari lawyer tu lawyer dia, tapi dia tanya balik pada kita, sedangkan dah masuk urusan lawyer. Kenapa dia tak nak tanya lawyer tu? Sebab dia tahu bila dia tanya pun dia tak dapat respon. That's why kalau nak mudah kan, sebab korang akan bambu ejen tu juga. Kalau ejen tu tak respon ke apa benda, baik kau mudahkan ejen tu, bagi ejen tu pakai lawyer yang dia recommend. Ejen tu boleh bantu untuk dapatkan maklumat daripada lawyer. And untuk clarify, korang kena faham tugas ejen sebenarnya sehingga perjanjian jual beli selesai, stamping with with no encumbrances. Maksudnya dah tak ada bebanan lagi. Maksudnya dah pajakan consent dah selesai, kalau yang bagian ada consent. Perjanjian jual beli dah stamping, so dah selesai kat situ. Tugas sebagai perunding hartanah dah selesai, sebab next stage is tugas peguam. Tapi still kita, korang mesti kata korang ambil commission senang-senang, lepas tu cakap kerja sampai situ je, mudah buat duit. Ramai lah orang tak faham. Tapi tak apa. That's why ramai kebanyakan ejen yang aku kenal dan aku sendiri termasuk, kita akan bantu sehingga korang dapat kunci, sehingga VP. Dan that's why kita yang jadi orang tengah communicate dengan lawyer lah, sehingga korang dapat kunci. So kalau aku galakkan menggunakan lawyer yang kami cadangkan. Untuk banker tak ada masalah lah, terpulang lah. Kalau korang ada kenalan banker boleh guna. Tapi kalau nak mudah, nak cepat, serahkan je pada ejen akan ni. Sebab tu korang bayar that fee, yang mana actually memang korang kena buat sendirilah, submit loan, cari lawyer. Tapi korang dah bayar fee tu,
gunakanlah khidmat ejen. Ejen memang gembiranya membantu korang. Kalau ejen tu tipu, korang report je. Ini masalah dah, ada yang kena tipu, aku punya ni kena tipu. Buat report? Tak, malah buat report. Dah kena tipu tak nak buat report. Contohnya macam rumah kena pecah perompak kan, tapi tak nak buat report. So pada aku macam tu lah. Dia kau melepaskan orang-orang yang tak sepatutnya pada masyarakat. Jangan. Kalau orang tu tipu, dapat bukti dia, report je. Okay. Afif Akmal Rosli, nama sama dengan aku ni. Saya dah contact bro Afif Azman untuk minta pendapat minggu lepas. Walaupun masa yang singkat, beliau dapat beri saya tips-tips yang berharga. Thanks bro. Ya Allah, terima kasih banyak. Syukran jazakallah. So aku rasa kat sini aku dah banyak dah tengok lah. Terbaik bro, terima kasih apa semua. So aku rasa itu saja. Ini pun dah gila 45 minit. Okay, itu je. So insyaAllah kalau ada rezeki aku buatlah video-video lain. Selamat Hari Raya dan selamat berpuasa. Puasa dulu, dah settle puasa baru raya. Assalamualaikum.